السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, taufiqillah, malam ini kita sambung lagi bacaan kitab syarah kepada hadis Riyadhus Shalihin. Masih lagi dalam bab kelebihan berlapar, babu fadlil ju' wa khushunatil 'aish, dan kehidupan yang sempit. Bab kelebihan berlapar dan kehidupan yang sempit, dan meninggalkan segala keinginan syahwat. Di situ maknanya semuanya ada kelebihan. Dan kita dah baca dah hadis sebelum ni, hadis berkenaan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca pada 2 minggu lepas, bahawa Rasulullah SAW keluar daripada rumah dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar dan bertemu dengan Abu Bakar pun dalam keadaan macam tu juga, lapar, dan bertemu dengan Umar dalam keadaan lapar juga. Jadi tiga-tiga orang tadi lapar, sehingga mereka bertemu, pergi ke rumah seorang sahabat, kan? Jadi dan mereka dijamu makan lah oleh sahabat tadi, kan? Dan dalam keadaan sampai kenyang lah makannya. Dan Nabi SAW mengingatkan kedua orang sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar, bahawa kamu semua akan dipersoalkan, akan dipertanyakan tentang nikmat ini, nikmat yang kamu rasai ini pada hari kiamat, yang mana dengannya kamu keluar daripada rumah kamu. Dan bila kamu keluar dari rumah kamu dalam keadaan kamu lapar, dan kemudian kamu tidak kembali ke rumah kamu sehingga dalam keadaan kamu dapat nikmat ini, kenyanglah, rasa kenyang. Ya, itu hadis yang kita baca pada minggu lepas. Dan antara pengajaran hadis itu di sini disebutkan tentang harus kita ni bertanyakan hal-hal sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, saudara-mara kita tentang keadaan mereka, ya, dan apa yang mereka sedang lalui, sedang alami, ya kan? Contoh keadaan kamu sekarang, ya kan, ialah rumah tak ada makanan. Dia cakap betul lah, kan, rumah tak ada makanan. Itulah, jadi begitu, tak ada makanan, tak apalah, kita usaha ikhtiar cari makanan. Susu anak habis, maknanya masing-masing bertanyakan khabar tentang sahabat dia ataupun saudara dia. Jangan dia fikir diri dia sendiri yang senang. Kadang-kadang kita ni terlupa, kan, nak fikir tentang saudara mara kita. Apabila kita fikir aku cukup lah, aku dah selamat, aku dan family aku dah selamat, dah cukup makan, kan, ada stok untuk sebulan, stok untuk 2 bulan, tak payahlah fikir pasal orang lain, pasal adik-beradik sendiri ke, pasal sahabat-sahabat ke, pasal jiran ke, tak payah fikirlah pasal orang lain. Jadi kadang-kadang itu maknanya dia jadi perkara biasa bagi kita, kan. Dan kadang-kadang pula dalam sebab bab pemakanan ni, kita terlalu membazir, kan, masak berlebihan, kan, yang nak makannya sikit je, ataupun masak tapi tak makan, kemudian besoknya dibuang makanan tersebut, kan. Sedangkan mungkin jiran kita kelaparan, anak dia kelaparan, yang keputusan kerja dan sebagainya, begitu. Sebab tu Nabi SAW kata kamu akan disoal tentang apa yang kamu nikmati ini. Itu di antara dia pengajaran hadis. Dianjurkan kita ni bertanya khabar lah kepada kawan rakan kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita, saudara mara kita. Kemudian adalah hadis juga menyebut bahawa dianjurkan kita ni keluar daripada rumah mencari rezeki lah, dengan mengambil sebab. Maksudnya bekerja, ambil sebab. Kalau kita tak ada kerja, tanya orang lah, ada kerja tak? Apa kerja yang saya boleh buat, kan, untuk dapatkan upah, beras ke, kan, kita kata lauk ke, duit ke. Biasanya kita duit lah, kan. Dulu orang upah mungkin bagi makanan, upah bekerja bagi beras, bagi apa lagi, kan, ikan, dulu lah, zaman dulu. Tapi zaman hari ni orang bagi duit lah, sebab dengan duit ni kita boleh beli macam-macam, kan. Kita mungkin di rumah kita dah ada beras, cumanya kita berhajat kepada minyak masak ke, kita berhajat kepada gula, berhajat kepada ikan,
Jadi maknanya bila orang bagi duit, jadi kita boleh, maknanya boleh panjang lah angan-angan kita, ataupun kita boleh bagi bekal untuk anak kita ke sekolah, duit belanja, ataupun bayar yuran sekolah dia, kan. Jadi macam tu. Jadi maknanya dengan duit dapat upah tadi. Sekarang lah dia anjurkan bagi mereka yang lapar untuk keluar rumah, cari rezeki dengan mengambil sebab. Paling kurang pergi mancing, kan, bawa mancing boleh ikan, balik masak lah. Jadi keadaan kehidupan kita ni tak sama. Mungkin orang yang kita kenal, kawan-kawan yang kita kenal, sebenarnya masing-masing ada kecukupan. Tapi di sana mungkin ada orang yang tak ada kecukupan, yang kita tak tahu, yang tak sampai beritahu pada kita, kan. Dan dia pula jenis tak beritahu dekat orang dan sebagainya, tak suka minta-minta. Dia sanggup lagi bekerja, kan, masuk pergi ke dalam hutan ke, cari belut ke, jual belut ke, ataupun paling kurang dia masak belut, jamu anak-anak dia makan ke. Kita tak tahu keadaan orang macam mana, kan. Mungkin kita tengok di pedalaman ya, benda ni ada, kan. Kawasan-kawasan kita ni mungkin tak ada, tapi mungkin ada tanpa kita mengetahui, kan. Mungkin wallahu taala a'lam. Jadi tu maknanya kita nak kena kalau itulah kena ambil tahu hal kaum muslimin kita lah. Begitu. Baik. Kadang-kadang kita pergi kedai tengok ada orang dia beli barang, dia nak bayar duit tak cukup, dia letak balik barang tu. Jadi apa salahnya? Kan kita tak apa dik saya bayar, kan. Apa salahnya kalau kita ada lebihan-lebihan, kan, wang tadi. Mana kita tengok, kita pergi, kita mata kita tengok orang, kan. Mungkin orang yang datang tu di mana memang tak cukup duit. Dia nak beli ikan, tengok beli ikan 5 ekor, ikan suruh timbang dulu. Kata-kata ambil 2 ekor je sebab tak cukup nak bayar 5 ekor. Jadi kita tengok belakang ni, mana apa salahnya? Tak apa ambil 5 ekor, tambah pula 5 ekor lagi. Kan? Jadi maknanya supaya jiwa kita ni rasa lapang. Jiwa kita ni rasa tenteram. Kita ni kalau kita boleh buat macam tu, kita akan rasa seronok. Bila kita rasa seronok, itulah dia kesihatan yang baik. Itulah dia kebahagiaan. Jiwa kita lapang. Kita kalau boleh tolong orang, kita tentu akan rasa lapang jiwa. Itu dia antara cara kita nak mengubat penyakit-penyakit yang kita alami ni. Kan? Penyakit jiwa, penyakit zahir, penyakit batin kita ni, kan. Mungkin di antara cara-cara. Dan bukan mungkin, memang itu di antara cara nak berubat. Sebenarnya orang dia berubat, orang ni dengan dia berubat diri dia dengan memperbanyakkan bersedekah. Bersedekah ni tak sebenarnya nak bagi duit dan sebagainya. Macam tadi lah. Kita tengok ada orang yang tak ada kecukupan, kita top up sikit untuk dia, kan. Jadi kita mata tengok, bukan kita nak ambil tahu orang, tapi itulah dia. Mana kalau orang kesusahan tadi, dia tak cerita dekat orang lain dan sebagainya. Begitu. Kadang-kadang ialah nak bagi anak kecil susu tepung tak mampu, beli susu tin, susu cap junjung. Tapi tak tahu lah susu junjung dah lagi ustaz lah ni. Tak ada orang, no. Susu cap junjung dulu kecil-kecil kita susu cap junjung lah, kan. Terkenal turun-temurun. Ada cerita dia. Baik. Kemudian kenapa kita kena ambil sebab? Kita kena keluar cari rezeki, bekerja, buat macam-macam. Kenapa? Kerana langit itu tidak menurunkan emas. Kan, tidak langit tidak menurunkan emas sebagai hujan. Hujan emas. Walaupun ada pepatah Melayu kata hujan emas di negeri orang, bukan hujan emas yang hakiki itu. Itu hanya peribahasa je lah, kan. Begitu. Jadi dan tidak menurunkan perak, kata Syekh Salim di sini hafizahullah taala. Kemudian lagi antara pengajaran hadis yang kita baca dulu, maknanya yanbaghi al-qada' 'ala al-ju' wal-faqr qadra al-mustata'. Ya? Li'annahu yakhruju rajul min baytihi wal mar'ah min khidriha. Maknanya dia kata di sini seharusnya lah, kan, kita ni menunaikan ataupun berusaha untuk menghilangkan kelaparan dan kefakiran kita mengikut kadar kemampuan kita lah, kan? Kenapa? Masuk keluarga kita dan keluarga kita lah, maksudnya bukan kita seorang je lah menghilangkan kelaparan kita. Saudara isteri kita, anak-anak kita biarkan. Tidak begitu maksudnya, kan. Yang keluar daripada rumah ni adalah suami lah, yang mencari rezeki, kemudian isteri dia di rumah. Itu kita panggil kebiasaannya. Tapi sekarang ni berlaku lah, maksudnya suami isteri keluar bekerja dan sebagainya, kan. Begitu. Tapi ada juga yang isteri tak bekerja, kan. Jadi mana suami keluar cari rezeki, tapi mengikut kadar kemampuan masing-masing lah. Kemudian
harus dalam hadis jawazuz zihab atau jawazuz zihab ila buyutil ikhwan wal isti'anah bihim idza kana ya'lamu ridahum. Harus kita pergi ke rumah-rumah kawan-kawan kita untuk mendapatkan bantuan daripada mereka sekiranya kita tahu mereka tu redha. Sekiranya kita tahu mereka tu suka kita datang minta bantuan dekat mereka. Dan mungkin mereka pernah kata esok kalau ada apa-apa kesusahan kan, beras tak ada apa-apa, mari rumah saya, cari saya. Kan saya akan tolong sekat apa yang saya mampu. Ada kan kawan kita yang macam tu perangai dia kan? Ada. Dia akan tanya kita macam mana kan kehidupan anak, macam mana sekolah. Kan? Oh, anak tak sekolah dah. Sebab apa? Sebab tak mampu. Kenapa tak bagi tahu saya? Kan kita usaha ikhtiar. Jangan biarkan anak tak sekolah dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya berapa banyak perlu. Okey, saya perlukan begini. Maka kalau kita kenal kawan-kawan kita yang jenis perangai macam tu, harus kan kita bagi tahu dia. Kan? Kita ni tak kesempitan sikitlah. Kan anak sekolah tak mampu nak bayar yuran. Kan maknanya kalau kita tahu kawan kita jenis dia suka. Ada orang macam tu. Dia siap bagi tahu kita lagi. Kalau apa-apa perlu bagi tahu saya. Kan? Jadi mana kita sampaikanlah apa yang dia nak kita bagi tahu tadi. Dia nak bantu tak bantu tu perkara yang kedua. Tapi nak ceritanya harus tadi. Macam mana sahabat Nabi SAW tadi lah. Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar, mereka pergi ke rumah sahabat Ansar seorang tadi kan. Sehingga dijamu makan sampai kenyang kan begitu. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis min ikramid dhaif. Kita daripada sifat ataupun kemuliaan atau daripada amalan memuliakan tetamu. Kan? Ialah husnul istiqbal, maksudnya kita menyambut mereka dalam keadaan wajah kita berseri-seri lah. Sambut mereka dalam keadaan kita ni maknanya ceria, seronok macam tu. Ya. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang bergembira. Maksudnya hadirkan perasaan gembira dalam diri kita dengan melihat orang yang berilmu, melihat kepada orang yang berilmu dan orang yang kita kata ahli kebaikan lah. Dan ahli kebaikan tadi yang bertakwa. Kita seronok jumpa dia. Kan istibsyar maksud gitu. Bukan kita nak larikan diri, bahkan kita pergi jumpa dia, terus jumpa dengan dia kan. Gitu. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa rezeki hamba ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita masing-masing dah ditulis oleh Allah. Sebab tu jangan kita susah nak fikir pasal rezeki kita. Kan, pasal rezeki anak-anak kita, jangan susah hati. Ya, insya-Allah maknanya Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Rizqul ibad muqaddarun. La yadri al-mar'u ayna yumkin rizquhu atau ayna yakmunu rizqahu. Maknanya seseorang tu tidak tahu di mana rezeki dia. Dia tak tahu. Kan? Hari ni maknanya kita nak makan apa, kita nak dapat apa, kita nak sihat ke, kita nak sakit ke, kita tak tahu rezeki kita hari ni kan. Sebab tu kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Dan rezeki ini kita maklumlah bukan saja makan, bukan saja minum. Kan? Jadi rezeki ni semua yang baiklah. Kan? Kesihatan tubuh badan rezeki. Kan? Kelapangan jiwa rezeki itu yang paling dicari-cari oleh semua orang. Tak ada orang yang tak nak kelapangan jiwa. Hatta orang kafir dia nak kelapangan jiwa. Sebab tu dia melancong sana melancong sini. Dia nak hilangkan keserabutan jiwa dia tadi. Dia nak tengok seronokan, seronok, nak seronok. Jadi orang beriman keseronokan dia ni macam-macam cara kan. Iaitu dengan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan soleh lah. Baca Quran, apa lagi, zikir, istighfar, solat, sedekah, apa segala amalan kebaikan. Begitu. Jadi kita tak tahu rezeki kita macam mana. Walakin alaihi sa'yu al-mubah. Maksudnya kita kena usaha. Usaha laksanakan kerja yang harus. Apa saja kita boleh buat. Tengok hari ni, okey. Maknanya kita nak makan apa, kita akan bergerak kan, akan bekerja. Tengok duit tak ada dalam poket, tak apa, kita ada kerja lain lagi. Boleh ambil mata apa, pancing apa, dia panggil apa? Joran. Kita bukan ahli mancing ni kan. Dia pun tahu semua tu. Dia boleh pergi ke kan tempat-tempat yang ada ikan semua. Macam-macam boleh buat. Kalau kita di sebelah sini, kita tengok orang yang dia pergi cari kotak, botol plastik dan sebagainya. Ya. Kan? Dia tak kerja siang, dia pergi malam. Saya tengok kadang-kadang saya balik lewat malam kan. Tengok kat tong sampah tu, ada orang kutip botol, kotak kan. Jadi maknanya dia buat kerja yang bukan
Kerja yang baik kan. Dia kumpul, dia lipat kotak, botol, dia jual rezeki. Maka dia jual benda tu tadi. Mana kerja dia lebih baik daripada orang yang meminta-minta pada orang apa semua, duduk depan pasar raya, tadah tangan dan sebagainya, duduk mohong orang dan sebagainya, nipu orang. Ada juga orang jenis nipu pada dia. Skema tu. Skema tu kan. Dia nak hidup mewah dengan cara menipu tu, kena buat apa? Itu rezeki tak berkat kan. Boleh ratus-ratus ribu dan sebagainya, hidup susah, ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Nak angkat telefon pun takut dan sebagainya. Itu. Jadi maknanya biar orang kerja kutip sampah atau ikut lori apa? Waste tu kan, lori sampah tu. Maknanya kan pagi-pagi tu kan. Tapi kalau depa terbaik kalau depa ni orang yang bertakwa. Solat subuh. Kan? Buat kerja solat. Jadi kalau buat kerja tak solat itu memang tak baguslah kan. Jadi gitu. Mana buat kerja yang baik. Jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Itu. Jadi kerja yang mulia tadi. Maksudnya dia ambil asbab. As-sa'yu al-mubah. Maksudnya melakukan kerja yang diharuskan kita melaksanakan kerja tadi. Wal akhdhu bil asbab al-masyru'ah. Ambil sebab-sebab yang disyariatkan. Maka kita akan dapatlah rezeki. Jadi maknanya itulah dia rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang gerakkan kita untuk bekerja tadi. Baik. Kemudian Syekh kata lagi hafizallahu taala, setiap perkara yang diambil oleh manusia untuk keseronokan tadi di dunia, untuk kelapangan dan kebahagiaan, daripada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kan? Daripada segala nikmat tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala andama yaqumun, ketika mereka semua bangkit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan disoal, kan, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kan, kepada apa yang kita telah lakukan ataupun kita laksanakan tadi, kan. Tak ada seorang pun yang akan terlepas lah, kita akan disoal begitu tentang segala nikmat yang kita telah kecapilah. Baik, hadis juga menjelaskan tentang harus bagi isteri seseorang perempuan lah di rumah dia untuk maknanya istiqbal duyuf, maksudnya dia untuk menyambut tetamu datang rumah. Bila orang bagi salam, jawab salam, keluar bagi tahu kata suami tak ada. Semua suami keluar boleh bagi dia kan untuk jawab salam. Tutup pakai tudung lah, tutup aurat lah. Dia keluar mana rumah bagi tahu suami dia keluar sekian-sekian tempat, begitu boleh. Ya, ataupun sekarang ni jawab telefon kan. Telefon tu nak jawab suami tak ada kat rumah ke apa-apa begitu. Baik. Ini di antara pengajaran hadis yang disebut di sinilah oleh Syekh di sini. Ya? Tak, tu bukan membenarkan masuk tak. Jangan silap faham. Bukan maksud dia membenarkan tamu masuk rumah, tak boleh. Sagi suami balik dia tembak habis tu kau buat dah. Kan tak boleh. Jadi maknanya dia keluar rumah lah, ataupun dia daripada rumah dia beritahu, kan, beritahu rumah suami tak ada ke apa-apa, kan. Sebagai rumah tu dia ada loceng kat apa dia panggil apa, bel yang dekat pagar tu ada, boleh cakap kan. Tekan butang tu, cakap assalamualaikum semua, dia jawab salam tu, suami tak ada kat rumah, kan. Begitu boleh. Bukan maksud dia silakan orang masuk dalam rumah dia, tu salah lah, kan. Gitu. Dia tersilap faham lah. Ustaz ni ajar ajaran sonsang lah. Dia silap faham. Gitu. Maksud dia hanya menjawab, bagi tahu. Kan? Dengan boleh keluar rumah bagi tahu, ataupun dalam rumah lah, tak payah keluar rumah semua kan. Dia dalam rumah pun boleh bagi tahu. Okay. Kami tak ada kat rumah. Baik. Habis dah tu. Pengajaran hadis lagi. Hadis yang ke-498. Wa an Khalid bin Umar al-Adawi qala khatabana Utbah bin Ghazwan wa kana amiran 'ala al-Basrah fahamida Allah wa athna 'alayhi thumma qala amma ba'du fa inna ad-dunya qad adhanat bisurmin wa wallat hadza'a ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر
يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. Dia kata di sini makna hadis daripada Khalid bin Umar Al-Adawi, ya, Khalid bin Umar Al-Adawi, yani Umar Al-Adawi ni dia minas sabiqin al-awwalin lah. Dia di antara orang yang terawal masuk Islam, yang telah berhijrah ke Habsyah, kemudian dia berhijrah ke Al-Madinah, dan dia juga mengikuti perang Badar lah, ya, dan apa yang selepasnya. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melantik dia, ya kan, di Basrah lah, sebagai apa? Sebagai ketua di Basrah. Kemudian dia ni wafat, meninggal daripada Basrah menuju ke Madinah tahun ke-17 Hijrah. Umur dia 57 tahun lah. Dia ni disebut di sini tentang biodata dia, wa kana tawilan jamilan. Dia ni orang yang tinggi dan handsome. Tawilan jamilan. Yani Umar Al-Adawi, bukan Umar Al-Khattab. Dia kata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu telah berkhutbah kepada kami. Ya. Iaitu sebenarnya kami ni sebenarnya Khalid lah. Khalid bin Umar. Jadi ayah dia tadi yang apa nama sahabatnya ni, Khalid ni tabi'in lah. Okey. Dan apa nama Utbah ni, dia ni masa dia khutbah tu dia amir ataupun dia panggil ketua lah, governor kan, di Basrah. Dalam ketika dia mula khutbah tadi, dia pun bangun memuji Allah Taala dan mengulangi pujian ke atas Allah Taala. Kemudian dia pun berkata amma ba'du, adapun selepas itu. Ya, selepas itu maknanya bila kita dengar amma ba'd dalam khutbah jemaah pun kita pernah dengar kan. Amma ba'd, maksudnya adapun selepas itu. Selepas apa? Selepas memuji Allah, selepas mengulangi pujian ke atas Allah, selepas berselawat ke atas Rasulullah, maka saya sebut perkara yang kita nak sebut sini. Itu maksud dia. Amma ba'du, adapun selepas itu. Ya. Jadi dia kata di sini, sesungguhnya dunia ini qad adzanat, yakni dia telah memaklumkan, telah bagi tahu. Dunia ni dah bagi tahu dah kat kita. Kan, bisurmin. Dia telah memberitahu ataupun memaklumkan kepada kita tentang kehancuran. A'lamat, jadi maknanya adzanat ay a'lamat. Bisurmin ay min qita'iha wa fana'iha, iaitu dunia ni dah nak habis dah. Ni cerita zaman sahabat dulu cakap macam tu. Dah 1400 tahun lebih dah dengan kita kan. Dia cakap macam tu, dunia nak habis dah. Okay? Bisurmin. Wa wallat hadza'a, dan dia berlalu dengan sangat cepat. Dunia ni berlalu dengan sangat cepat. Kalau sahabat cakap macam tu 1400 tahun yang lalu lebih dah. Dan kita pun hari ni merasai bahawa dunia berlalu terlalu cepat. Dan dah berlalu seminggu kan. Cepatnya masa berlalu kan, kita rasa cepatnya. Dulu masa kita kecil-kecil tu kita lambatnya nak besar. Kan? Bila kita dah tua-tua ni, mau cepatnya masa. Kan? Dulu ingat masa kita kecil-kecil kan, lambatnya besar aku. Lambatnya. Bila dah tua, macam ni lah, cepatnya masa. Sekejap dah malam, sekejap dah subuh, sekejap dah zuhur. La ilaha illallah. Inilah dia, hakikat dia. Wa wallat hadza'a, dunia ni berbalik dengan sangat cepat, berlalu dengan sangat cepat. Walam yabqa minha illa subabatun, tidak tinggal daripada dia melainkan tidak tersisa daripada dunia ini illa kasubabah,
Subabah ni apa dia? Sisa air yang yang tersisa dalam bekas dalam bijana tu, ya kan, yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Yang air kita himpun dalam bekas tadi, kan, kita duk ambil guna. Tinggal ikut sikit dah air ni dalam mangkuk, dalam bekas tadi kan. Illa kasubabatil ina yatasabuha sahibuha, yang mana tuan dia duk cedok ambil. Dunia ni kita duk cedok ambil. Umur kita ni lah kita duk guna. Dah berlalu hari demi hari. Dan kawan-kawan kita pun ramai dah tak ada lah. Saya balik kampung tengok ayah. Dulu kawan-kawan ni mana ada habis dah. Tinggal 2 orang. Orang kampung tu, yang orang lama ni, bukan generasi awal lah, ayah generasi berapa lah, tapi tinggal 2 orang ni lah. Kawan dia seorang lagi umur 90 macam tu, dia tu 83. Tapi kawan dia pun dah tak keluar rumah dah, kan? Itulah. Jadi mana kawan-kawan kita? Si fulan dah tak ada. Adik-beradik habis mati dah. Segala abang, segala adik mati habis dah. Tak ada. Bini pun mati dah. Tak ada. Kan? Jadi itu yang akan dilalui oleh kita. Tak tahulah kita siapa dulu kan. Jadi kita akan menghadapi suasana macam ni. Ni kawan kita dah tak ada dah. Tak ada dah. Last kali orang kata, ustaz tak ada dah. Last kali orang kata, ustaz tak ada dah. Okay? Macam itulah keadaan kita ni. Okay? Umur kita dah berlalu dah macam tu. Ya Allah, kalau kita tak boleh nak fikir lagi kan, seronok lagi, apa yang kita nak seronok dah? Tak ada, banyak mana kita nak seronok lagi dah. Okay? Seronok dengan boleh berziarahkan kawan kita, tanya khabar dan sebagainya. Itulah kita seronok pula ni. Kita sahabat kita, ustaz kita dah pergi balik Kelantan ziarah kawan-kawan dia. Dia dapat pahala lah, fadilat kan. Siapa nak panjang umur, murah rezeki, kan, hubung silaturahim. Man arada an yabsuta fi rizqihi atau yukhsa'u fi atharihi falyasil rahimah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak panjang umur, murah rezeki, hubungkan silaturahim dia. Ada adik-beradik kita telefon ke, kita pergi jumpa ke, kita ada kelebihan, kemampuan. Tapi tengok mereka tak nanti lama, kan? Tengok tanya apa abang, nak balik dah. Boleh takkan nak balik lah, minum kopi dulu. Minum kopi, boleh, kopi cawan lah. Tapi jangan buh gula. Aku lama dah tak makan gula. Kan? Jadi tak apa, kita bicara kawan-kawan kita yang kita ingat. Siapa kawan-kawan kita yang kita ingat? Kita duk cari mereka, bagus ni. Bagus. Kan? Mau balik Terengganu cari kawan-kawan kan. Lepak, kawan-kawan lepak tepi laut lama-lama dulu kan. Hidup lagi lah semua. Ada yang tak ada dah. Alhamdulillah, kita Tuhan bagi umur lagi. Kan? Gitu. Baik, wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Sesungguhnya kamu semua pasti akan berpindah darinya, dari dunia ini kepada negeri yang tidak akan habis lagi dah. Negeri yang tak habis lagi dah, negeri yang masa dia selama-lamanya. Tempat yang kekal abadi. Gitu. Sama ada satu daripada 2 tempat lah. Maka kalau macam tu dia kata fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Kan? Maka berpindahlah kamu. Ya kan? Dengan membawa bekal yang baik. Maksudnya yang ada pada kamu, bekal yang baik tadi, amal soleh. Ini dia bekalan kita pun, amalan soleh kita. Ya kan? Kebaikan yang kita buat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat kebaikan sebesar dia pasti akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan pun dia akan melihatnya. Kalau kita dah melakukan kejahatan, kita insaf, sedar, istighfar, taubat, maka kita ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kan? Maknanya aku buat dosa ya Allah. Nak buat apa kan? Sedekah. Bulan tabung duit masjid ke surau ke apa kan? Supaya dengan kebaikan tu Allah tutup dosa kita tadi. Selain daripada solat, kan? Selain daripada solat, banyak kebaikan yang kita boleh buat untuk tutup dosa-dosa kita. Dan kita ni tak boleh lari daripada dosa lah, sebab kita ni pendosa. Kan? Hang alim macam mana pun tak boleh lari daripada kalimah dosa itu. Kan Nabi kata kullu bani Adam khata'un. Kan, semua anak Adam ni ada buat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat dosa, orang yang bertaubat kepada Allah. Maka kita istighfar sentiasa, taubat.
Selangkah kita ke masjid, surah Allah Ta'ala angkat derajat kita, Allah hapus dosa kita. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Berapa langkah lah kita nak kira. Macam mana naik motor kereta kan? Jadi begitu. Sekarang ni jalan kaki bahaya. Tambah jalan macam ni. Jalan kaki. Sekali lagi orang sodok kita kan. Jadi bahaya nak jalan. Kena ambil pahala lebih sikit. Jalan kaki. Bahaya kan. Jalan lamparik dah jawab dah. Ini jalan jalan raya tengah langgar. Baik, begitu. Jadi berpindahlah kamu semua dengan sebaik-baik yang ada di hadapan kamu. Apa dia? Bekalan yang ada pada kamu ni. Pungut banyak-banyak. Pungut banyak-banyak kebaikan yang kita ada. Apa yang kita boleh buat sepanjang hari? Selain daripada menghadiri solat jemaah tadi kan. Menghadiri solat jemaah ni taufik daripada Allah Ta'ala. Bukan semua orang boleh buat. Menghadiri solat jemaah ni bukan semua orang boleh buat. Allah bagi taufik kepada orang tu untuk boleh hadir kepada solat jemaah tadi. Dia nak kena jihad. Nak hadir solat jemaah ni kena jihad. Jihad lawan perasaan nafsu. Alah, kan rumah boleh. kan? Gitu. Sat lagi lah. Sat lagi lah. Lah. Tak ada. Jadi semua ni taufik dari Allah Ta'ala. Ya Allah dorong kita boleh jadi ahli jemaah solat 5 waktu kan. Ini maknanya ini ibadat yang terbesar lah kan. Solat ni itu yang paling besar, rukun Islam. Gitu. Kemudian sesungguhnya telah disebutkan kepada kami. Siapa yang sebutkan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menyebut pada kami annal hajara, bahawa batu, seketul batu. Disebut dalam riwayat tu bahawa batu itu sebesar 7 ekor unta bunting. Besar. 7 ekor unta bunting tu macam kita ikat dia. Berapa berat unta bunting tu ni? 7 ekor. Dicampakkan daripada mulut neraka Jahannam. Yulqa min syafiri Jahannam fayahwi fiha 70 aman. Maka dia turun tu ambil masa 70 tahun. Yang batu besar 7 ekor unta bunting tadi ambil masa 70 tahun turun tu. Tak sampai lagi. La yudriku laha qa'ran. Tak sampai ke dasar lagi. La ilaha illallah. Maka Jahannam dalam. Itu dia. Main campak macam tu kan. Demi Allah, kata dia, wallahi demi Allah, la tumla'anna, bahawa neraka Jahannam itu akan dipenuhkan. Akan dipenuhkan. Mana ahli neraka lebih ramai daripada ahli syurga. Sebab tu kita tengok ramai orang tak sembahyang. Ramai orang tak solat. Solat ni dia pun main-main lah. Kan? Tak tahulah apa yang mereka gunakan ayat untuk memujuk diri mereka tadi supaya tak solat. Mungkin kita dulu mungkin pernah juga tak solat dan kita pujuk diri kita apa dia? Nantilah qadha. Kan? Nantilah qadha lah. Balik lagi kita qadha lah. Bohong lah. Kan? Sampai rumah pula buat kerja. Tidur. Sampai tidur. Esok pula. Dia dah bohong diri dia macam tu lah. Last kali. Nantilah umur 60 esok qadha. Okay, 60. Alhamdulillah lah sampai 60. Kalau tak sampai 60, qadha tak mana? Kan? Jadi, sebab tu kita tengok ramai tak sembahyang tarawih, duduk sembahyang sunat apa? Qadha. Kan? Ada kan di masjid-masjid kan tu ustaz beritahu, tu imam beritahu. Pakcik-pakcik yang tak tinggal sembahyang tak qadha tak habis lagi. Kan? Niat qadha. Qadha apa? 2 rakaat. Qadha subuh. Subuh pula nak kena kunut pula. Masa bila dia nak kunut? Masa tu dia pegang tu mazhab tak payah kunut. Ataupun tu imam bagi salam dia qadha zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun dah. Padahal sembahyang kali kan dengan kita tadi. Dia mazhab apa pula? Tarawih 4 rakaat. Dia pun tak tanya pula no. Puak ni lebih Wahabi pada Wahabi ni. Orang tarawih 2 rakaat. Dia pun tarawih 4 rakaat. Orang bagi salam, dia pun tahiyat awal. Tanya-tanya apa siapa? Qadha lama-lama. Tu dia Kalau umur 65-60 tahun,
Kalau tak semayang 30 tahun, berapa lama nak kena qada tu? Berapa kali Ramadan lah? Mazhab qada lah ni. Kalau hak pegang mazhab tak ada qada, di istighfar biarlah. Ada mazhab tak ada qada apa dah. Ya kan? Jadi neraka jahanam ni akan dipenuhi. Gitu. Orang ni kalau bab solat dia tak boleh jalan. Hak lain memang tak boleh jalan lah. Tu sama orang lah. Kalau solat dia tak boleh nak jaga. Ya kan? Amanah hal lain dia boleh tunai tak? Tak boleh lah. Kalau dia kerja ni menipu lah. Dia akan kona juga nak menipu orang dan sebagainya. Ya kan? Kalau benda amanah besar tu tak boleh nak buat. Amanah kecil lagi lah tak boleh buat. Ya kan? Amanah kecil lagi tu. Gitu. Baik. Kita tengok orang ni kan. Kita kesian tengok kadang-kadang dia beradik saudara mara kawan kita kan. Ajak solat. Buat lu. Buat lu apa? Subuh maghrib nak habis dah. Suruh kita buat dulu. Jom lah sembahyang sekali. Solat. Kan? Bisa dengar kan tu kan. Kita jom sembahyang kali jom. Tak apalah buat lu. Buat apa sembahyang kan? Payah ambil wudu mai sembahyang. Gitu. Solat ni. Ramai orang buat mudah lah. Ramai. Sungguh. Untuk solat ni cukup ramai. Kalau tu buat banci tengoklah, buat banci tengok. Kan? Buat dalam kampung sudah ada banci. Tengok ramai tu solat. Gitu. Baik. Jadi apa beza depa dengan orang hak tak muslim ni? Tak ada beza. Beza nama ya. Nama ya. Tapi apa ada pada nama? Nama bukan menyelamatkan diri daripada neraka jahanam dah. Kan? Dan sesungguhnya telah disebutkan kepada kami bahawa di antara dua gerbang syurga itu perjalanan 40 tahun. Ni. Pintu ni, tiang tu syurga. Di sini ke sini 40 tahun. 40 tahun kita ke 40 tahun akhirat? 40 tahun. Kalau 40 tahun kita pun macam mana? Nak berjalan 40 tahun. Ada ke orang berjalan 40 tahun? Tak ada orang jalan 40 tahun. Dah sampai. Luasnya pintu syurga tadi. Luas sangat. Tapi luas macam tu pun sesak juga. Orang nak masuk syurga ramai juga. Okay? Wala ya'tiyanna alaihi, dan akan datang satu hari tadi, maksud hari nak masuk syurga nantilah. Kan? Wa huwa kadhidun min az-ziham, dia akan sesak, sempit, jadi sempit. Kalau ramai nak masuk syurga. Masuk syurga pun ramai jugalah. Kan? Begitu. Maknanya disebut 2/3 daripada umat ini kan akan masuk syurga. Maksudnya 2/3 ahli syurga adalah daripada umat ini. Ramailah umat ni, sebab umat ni pun daripada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat kita tak tahu lah, berapa ribu tahun kita tak tahu. Dengan kita dah 1400 tahun. Mungkin tak tahu lah berapa ribu tahun lagi nak kiamat, kita tak tahu. Tapi berapa ribu tahun tu pun dia pasti dekat. Gitu maksud dia. Tapi cerita tanda-tanda kecil pakat keluar belakang dah. Tanda kecil kiamat pakat keluar belakang dah. Tinggal tanda besar je. Nak tengok matahari terbit belah barat. Kan? Keluarnya Dajjal tu. Itulah. Tak tahu bila lah. Tapi orang dia buat teka-teki pun dah. Dia buat teka-teki pun benda raib, benda teka-teki. Dia buat kira tarikh hijrah ni, ada kan ustaz dia buat kerja macam tu. Ni kerja mengarut. Ni kerja Tuhan kata tak siapa pun tak tahu, nabi pun tak tahu, hang pergi cerita. Benda kiamat tahun sekian-sekian, tahu tarikh hijrah dah tak ada dah. Hijrah ni tarikh sampai sekian-sekian. Dia buat logik akal. Dia mana boleh benda ni? Kiamat kita tak tahu bila. Nabi SAW pun tak tahu bila, tambah kita nak pergi reka-reka benda ni kan. Tapi benda tu pasti berlaku lah. Dekat tu maknanya benda yang akan datang tu dekat. Itu maksud dia. Dan sesungguhnya aku pernah melihat diriku yang 7 daripada 7 orang ni, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud 7 orang, maksud as-sabiqun yang ketika dia awal Islam dululah. Kan? Aku ni yang 7 daripada 7 orang. Kami bersama dengan Rasulullah SAW, kami tak ada makanan melainkan daun pokok. Waraqus syajar. Daun. Makan daun. Kalau ulang raja boleh kan makan, tapi kalau hari-hari ulang raja mau luka juga tekak ni. Walaupun nama ulam raja, kita bukan suka sangat pun. Silap raja pun tak suka.
Kan? Ulah kerja kan. Dia jadi kesat kata bang. Nak kunyah tapi kalau tempoyak dengan mau hari-hari tempoyak dengan tak boleh pi. Hari-hari pagi petang cicah dengan tempoyak dengan apa cili tu kan. Oi. Luka tu ni. Hari-hari makan ulam. Tak boleh. Ini bukan daun jenis ulam ni, daun pokok. Ha? Makan hak ni, kami makan daun ni sampai mulut ni pecah. Luka. Tak ada makanan. Kita tak sampai tahap tu. Kita sampai tahap kita angkat bendera putih lepas tu mainlah makanan. Kan? Angkat bendera putih. Ada orang yang berlaku kan? Ada orang kaya-kaya pun dengan dia harta banyak tapi duit tak ada. Tak ada makanan. Terpaksa. Rumah besar. Kereta banyak. Lah kali. Ini bukan cerita reka ni. Ini cerita kawan. Dengan sanad yang insya-Allah. Sanad Ali. Sanad sahih insya-Allah. Sanad sahih. Dia tak mau cerita kat saya. Nama siapa? Saya pun tak tanya pun nama siapa. Kalau berkaitan nama pun kita pun tak kenal orang tu kan. Dia ada duit bayar gaji pekerja habis. Duit dia bagi gaji pekerja. Dia tak ada duit. Lahir bini dia kata, angkat bendera bang. Angkat bendera putih. Ikat bendera putih. PKP lah, tengah PKP lah ni. Tapi kalau lah mungkin setahun lepas wallahualam lah. Kan? Jadi orang kampung mai. Orang kampung mai cek di rumah dia, cek sungguh tak ada makanan. Pi dapur rumah dia tak ada beras, tak ada apa. Dia pun bagi. Tu cerita dia. Ni kita ni kalau tak ada makanan, kita dah akan kawan ni. Ui, rumah aku tu dah beras. Tu dah beras kau. Dia bukan main hantar beras saja. Hang tengok dia main hantar beras, gula, kopi, susu. Penuh pun dia kereta dah. Kita habaq kata beras tak ada. Kalau lah begitu kan. Tapi kita tak buat lagi lah. Sebab kita beras duduk dah. Kan? Cerita dah. Jadi kawan-kawan kita ni pakat ambil beras. Bagus semua lah kita kata. Jadi orang Melayu kita ni Allah bagi kat kita ni hati dia macam tu. Sebab tu orang-orang hak bukan asal ni kaya-kaya. Pergi cari kedai runcit kita sini. Mana ada orang bumi putra? Semua bumi tak putra. Sungai Buloh ni abang. Abang pergi cari belah sini pusing tak tahulah kot Selangor ni. Adakah orang kita, orang Melayu kita buka kedai runcit? Kita kaya-kaya. Lepas tu kita fikir mereka tak layan kita mula kata orang luar bukan orang dalam. Kira luar dalam lah kami ada duit antara duit. Lepas tu lepas geng-geng tsunami tu main sini kan. Dulu main baju tak ada, seluar tak ada. Lah ni kaya-kaya buat tu. Rumah 3-4 tingkat. Bukan nak salah mereka lah. Tapi nak cerita macam tu. Ya. Ni sahabat-sahabat ni. Makan daun kayu sampai pecah mulut ni. Faltaqattu burdatan. Dia kata aku ni jumpa luqatah. Luqatah ni apa dia? Barang ciciran. Luqatah. Aku jumpa satu burdah. Burdah ni kain selimut. Kain selimut. Tengok. Nak cerita kata sahabat ni macam tu bukan penting dia sendiri. Dia kata maka aku koyak dua. Fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Aku koyak ni burdah kain selimut tadi bagi dua. Aku dengan dia seorang sebelah. Seorang sebelah. Itu Sa'd bin Malik ni. Sa'd bin Abi Waqqas. Malik Al-Qurashi ni. Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu. Baik. Jadi fattazartu binisfiha. Aku buat kain. Buat kain. Izar ni kain lah daripada pusat ke bawah tu panggil izar. Daripada bahagian pusat ke bawah panggil izar. Jadi fattazartu aku buat kain. Aku sebelah, Sa'ad sebelah. Kain tadi. Adapun hari ini fama asbahal yaum minna, maka tidaklah hari ini seorang daripada kami melainkan dah jadi amir dah jadi pemerintah governor di satu wilayah daripada berbagai-bagai wilayah di antara kami ni. Ini jadi ketua sini, jadi amir sini. Sekarang kami senang-senang belakang lah. Cerita dia kita pun macam tu juga bang kan. Kita belum mesti zaman Jepun kita tak ada lagi. Kan? Kita ada lagi zaman Jepun. Tak ada lagi. Ayah nak 83 tu pun masa Jepun umur 3 tahun macam tu lah. Dia cerita lagi lah, dia duk ingat.
Lari, orang pakat lari habis tinggal dia buat macam mana? Masuk dalam gulung tikar. Tikar mengkuang. Dia pun gulung dia. Dia pun gulung dalam tikar mengkuang tu bertinggal dalam rumah. Dia pun masuk cari beras lah. Dia boleh cerita sikit lah. Gitu. Jadi kita tak ada kan. Tapi nak tahu zaman dulu susah. Zaman kita kecil-kecil pun saya rasa susah juga. Tak. Kan zaman kita kecil-kecil dulu kan. Susah juga. Dulu yang nak pergi sekolah kan, bukan ada basikal, jalan kaki berapa kilometer pergi sekolah. Kan? Baju ni kalau balik rumah tu kira jadi merah, putih merah dah. Kasut sekolah ni bukan kasut kain, kasut getah. Kasut getah orang pergi motong, orang pergi warna putih. Tu motong menoreh lah. Warna putih. Kita kecil dulu kan. Mana lampu tak ada, semua pakai pelita minyak tanah. Baju hitam habis semua. Dengan hidung-hidung hitam habis. Baca buku apa kan. Tu cerita dia. Jadi susah. Hari ni nak cari budak naik basikal mana ada? Sekolah. Kita tu naik basikal, boleh naik basikal tu kira orang senang. Di sekolah. Susah. Jadi sahabat-sahabat ni di awal-awal dia tu lah depa. Semua dalam keadaan susah. Kita susah. Kan? Jadi anak-anak kita nak kena susah ni mana ada. Kan? Celik-celik mata apa hang naik kereta dah. Kan? Kita lu kongsi basikal. Boleh naik basikal tua pak kita tu kan. Jenis masuk kaki celah tu. Tahu apa basikal tua tu? Kaki kita pendek. Kan boleh naik duduk atas. Hak ni kepik ketiak lah ni. Hak tempat duduk tu. Kepik ketiak sebelah kan. Sebelah ni pegang tu. Handle tu. Kayu. Tu cerita dia. Susah. Ni. Baik. Wa inni a'udzubillah. Kata dia. Dan aku sungguhnya aku berlindung dengan Allah Ta'ala. An akuna fi nafsi aziman. Bahawa aku nampak diriku ni berkuasa hari ni. Padahal dia ni amir. Ketua wilayah. Ataupun ketua negeri lah. Kita panggil hari ni menteri besar lah. Ya. Dia kata aku berlindung dengan Allah Ta'ala bahawa aku ni hari ni aku rasa besar. Rasa aku berkuasa. Itu dia. Wa indallahi saghiran, sedangkan aku di sisi Allah Ta'ala ni kecil. Allah tak pandang aku. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala, takut jadi macam tu. Allah tak pandang aku, tapi manusia muliakan aku. Tak mau. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Ini dah sahabat. Baik. Kemudian tengok pengajaran daripada hadis ini. Kata Syekh Salim sini hafizahullah, fiqhul hadis. Pengajaran hadis. As-sunnatu fil khutbati al-bad'u bil hamdi wa thana' 'ala Allah bima huwa ahluhu. Disunnahkan dalam khutbah kita lah. Dalam khutbah, dalam cakap, ceramah ke apakah, kita mulakan dengan memuji Allah Ta'ala dan mengulangi pujian kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Itu pujian dan diulangi dengan pujian. Sungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya. Puji Allah dan ulangi pujian ke atas Allah Ta'ala, kerana Allah yang berhak untuk dipuji. Kemudian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajaran hadis yang pertama. Yang keduanya, disyariatkan kita tadi menasihati saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ad-din an-nasihah. Sentiasa kita menasihati. Macam Utbah bin Ghazwan tadi lah. Dia tadi menasihati kawan-kawan dia. Nasihat dia kata, dulu kami macam ni, hampa sekarang dah senang, alhamdulillah dah senang banyak. Kan, cerita. Kita kena ceritakan anak kita benda-benda susah dulu. Kan, sebab mereka tak rasa benda-benda macam ni. Kan, tak rasa benda macam ni. Jadi kita rasa susah dulu, kita cerita. Macam mana mak pak kita susah dulu. Pukul 3 pagi panjat bukit, noreh kita. Mak ayah kita kan. Dulu-dulu masuk hutan. Pukul 3 pagi dah pergi noreh kita, tinggal kita di rumah kan. Tinggal kita kecil-kecil di rumah, lagi balik lah. Noreh kita pagi-pagi. Tu pun getah orang punya lah. Ambil orang kata apa, ambil gaji berapa sen. Dulu sen-sen lah dulu kan. Sehari berapa sen, 30 sen, 40 sen ke apa-apa. Tak sama lah nilai hari ni. 40 sen tu boleh beli macam-macam dah. 10 sen boleh beli macam-macam dah. Kan, beras dengan gula dengan apa kan. Lah ni kan RM50 ke. Pergi RM50, balik 50 sen. Tu pun kalau nasib baik. Kalau nasib tak baik, abang kat toki kedai,
baki esok bayar. Kan? Baki tulis dulu. Kan? Nasib tak baik lah. Gitu. Baik. Dan menggemarkan mereka dengan kebaikan. Dan mengancam mereka atau memberi takut kepada mereka tentang hari akhirat. Itu dia. Dan hadis juga menjelaskan bahawa kiamat itu teramat hampir. Dan dunia ini terlalu cepat berlalu. Dunia terlalu cepat berlalu. Kita tak tahu esok siapa nak mati pula. Ataupun malam ni siapa nak mati pula, kita tak tahu. Tapi kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi lah. Untuk banyak memperbanyakkan kebaikan dan amalan salih. Kerana Nabi SAW kata, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur dia dan amalan dia baik, bagus. Panjang umur, amalan bagus. Ini sebaik-baik manusia. Tapi kalau panjang umur dia nak pangkat dia, dia mampu yang teruk lah. Okay. Orang kata, umur panjang tapi tak fikir pasal akhirat. Kira dunia. Duk kejar pangkat, nak pangkat. Nak buat apa lagi lah. Duit banyak tak boleh makan lah. Memang duit tak boleh makan pun. Tak boleh guna. Nak buat apa lah duit. Buat umrah pun tak minat. Kan? Tapi haji pun tak minat. Nak buat apa? Tunggu nak cucu ya, duk habis duit tu. Beli kapal besar, apa semua buat besar, duk telanjang tengah laut dan sebagainya. Kan? Kata banyak. Contohlah. Sebab dia tak tahulah ni cerita rekaan. Kan? Ni cerita reka ni seronok cerita. Dia cerita reka. Kan? Gitu. Tapi tak tahulah. Tapi kot-kot lah ada. Orang yang kita kata umur panjang. Tapi tak ada manfaat kebaikan untuk dia. Untuk akhirat dia tak ada. Siput pun tak ada. Kan? Tak ada. Rugi lah. Rugi. Kesian tengok kan. Kesian kot jauh lah. Baik. Hadis juga menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan syurga dan neraka yang begitu besar. Kan? Neraka dan syurga ni sangat besar. Sangat dalam. Neraka, syurga sangat luas. Seorang untuk the last man lah. Maksudnya orang terakhir lah. Masuk syurga. Dunia kali dengan 10. Larap jalan kan Ustaz? Kita payah jarah, kita larap jalan lah. Saya tak tahu lah duduk lama mana sini. Tapi saya tak boleh nak beza payah jarah dalam, payah jarah hilir, payah jarah luar. Saya pun orang tanya payah jarah dalam mana tu lah. Kena tanya orang kot ni saya kata. Sampai macam tu. Padahal kita duduk sini bukan baru lagi dah. Kan? Tu cerita. Bukan duduk sini lah. Duduk kampung sebelah. Kampung pun sebelah kan, kampung jauh. Kan? Tapi macam tu. Ini dunia kali dengan 10. Seorang. Lastnya. Itu last orang. Macam mana orang yang mula-mula? Tak sama. Tak sama. Sebab syurga ada 100 tingkat. 100 tingkat syurga. Nu hak atas ni macam mana? Nu Al-Firdaus. Tak tahulah. Kita mimpi pun tak pernah. Kalau mimpi tu bukan dia lah. Kan? Mimpi tu mungkin London dan sebagainya. Kan? Sebab kita tengok dalam, ni London tidak mimpi. Musim bunga. Musim bunga ya. Gitu. Baik. Sikit pengajaran ni. Hadis menjelaskan tentang yang akan masuk syurga pun ramai juga. Dengan rahmat Allah Ta'ala yang begitu luas. Tapi kita tak tahulah. Takkan akulah tu. Takkan nak kata macam tu. Kita pun tak tahu. Hari ni memang kita main surau. Esok kita pergi mana? Kita tak tahu. Jadi kita minta, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atika. Hai Tuhan yang membalikkan hati manusia, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wahai Tuhan yang memaling-malingkan hati, paling sana paling sini, kan? Tetapkan hatiku di atas mentaatimu. Minta kita jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Hati kita tak berubah-ubah. Tak berubah jadi tak baik lah maksud dia. Dan supaya hati kita sentiasa nak berada di atas kebaikan dan ketaatan, keikhlasan dalam beribadat kepada Allah. Jadi begitu. Ramai masuk syurga jugalah. Ramai. Masuk neraka lagi ramai. Masuk syurga pun ramai. Hadis juga menjelaskan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di awal Islam.
Cerita ni cerita di awal. Kan? Begitulah. Yang mana kehidupan mereka begitu payah dan susah, sempit. Kan? Kenapa? Kerana untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala di seluruh alam tadilah. Jadi apabila mereka bersabar dan mereka yakin, lalu akhirnya Allah Ta'ala beri kepada mereka ganjaran sehingga mereka menjadi pemimpin di atas muka bumi, ya, dan dapat memerintah muka bumi yang mana di awalnya mereka bersabar dan yakin tadi. Itulah cerita dia. Kemudian wajib kita ni rujuk kepada Allah Ta'ala, wujubul iltija'i ila Allahi min ghururin nafsi wa zakhrafati syaitan. Wajib kita ni kena kembali kepada Allah Ta'ala, kena maknanya ingat pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah ketika mana? Kan? Ketika dalam keadaan kita ni ditipu oleh nafsu kita, diri kita. Diri kita sentiasa cuba menipu kita, cuba merosakkan kita. Dibantu oleh syaitan. Syaitan bantu. Kita berlindung pada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selepas solat kita baca doa tu. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku ya Allah untuk mengingatimu. Kena minta ke Tuhan tolong. Untuk apa? Untuk kita ingat ke dia, kita kena minta ke dia. Dan supaya apa? Bersyukur padamu. Dan supaya memperelokkan ibadat terhadapmu. Kena minta dengan Allah Ta'ala, kena minta. Sebab Nabi ajak doa kita kena baca tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita sampai di sini, insya-Allah kita sambung lagi lah. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kesilapan kurangan dari saya dan kejahatan syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.